Peningkatan besar dalam aset atau kuantiti harta pusaka yang tidak dituntut oleh masyarakat Islam Malaysia semakin rancak dari semasa ke semasa. Perancangan harta yang sistematik sewaktu hidup sangat diambil berat dalam Islam. Wasiat dan wisayah merupakan antara instrumen penting dalam perancangan harta orang Islam pada masa kini. Wasiat dan wasiah merupakan instrumen yang digunakan sebagai perancangan harta pusaka. Baik, nama saya Muhammad Mukhtar bin Abdullah, atau boleh panggil saya dengan Roberto Dorlen. Baik, untuk bahagian yang seterusnya, saya akan membentangkan apakah itu wasiat syariah ataupun al-wasiyah. Pada sudut bahasa, wasiat menurut sesetengah ahli fiqh ialah berasal daripada kata wasa yang mempunyai erti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan, menghubungkan atau menyampaikan. Pada sudut istilah, wasiat adalah pemberian atau sumbangan harta oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah meninggal dunia, sama ada perkataan wasiat itu diucapkan dengan perkataan wasiat atau perkataan lain yang membawa maksud wasiat, dan pemindahan hak milik tersebut berlaku setelah kematian pewasiat. Mengapakah wasiat itu berbeza? Kerana wasiat boleh dilakukan oleh seseorang yang masih hidup dan perpindahan hak milik tersebut berlaku bila pewasiat telah meninggal dunia. Kerana hak milik melalui wasiat hanya boleh dimiliki selepas kematian pewasiat. Kerana perbuatan terakhir daripada orang Islam dengan hartanya atau kepentingannya. Kerana membawa kebajikan dan juga kerana pahala dan kedamaian di akhirat. Pensyariatan wasiat itu, hukum asal berwasiat itu memang wajib. Ini berdasarkan ayat 180 surah Al-Baqarah yang bermaksud, kamu diwajibkan apabila salah seorang daripada kamu hampir mati, jika dia meninggalkan harta, membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, sebagai satu kewajipan atas orang yang bertakwa. Ada pihak yang mewajarkan juga kewajipan wasiat ini dengan mengemukakan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut, melainkan dia menulis wasiat di sisinya. Hukum asal berwasiat mengikut pendapat jumhur fuqaha ialah sunat. Ia merupakan amalan yang digalakkan pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka. Walaupun begitu, hukum berwasiat itu boleh menjadi wajib, harus, makruh dan haram mengikut kesesuaian keadaan, tujuan wasiat dibuat, keadaan individu yang membuatnya, serta faktor-faktor lain yang mendorong kepada wasiat itu dibuat. Hukum berwasiat menjadi wajib. Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggungjawab syar'i yang harus dilaksanakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia yang harus dilaksanakan. Dan wasiat menjadi mustahab, iaitu sangat dianjurkan dalam perbuatan takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mewasiatkan sebahagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak kerabat yang miskin, terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan. Wasiat menjadi haram menurut syarak jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya, seperti mewasiatkan arak atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Dan wasiat menjadi harus sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat handai, fulan atau orang kaya yang mana mereka bukanlah daripada golongan yang berilmu dan soleh. Dan wasiat itu menjadi makruh sekiranya seseorang pewasiat itu ialah kurang berada, tidak mempunyai banyak harta dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Apakah syarat-syarat bagi pewasiat? Yang pertama, haruslah berakal. Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal, orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Kedua, baligh. Yang ketiga, pilihan, iaitu wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa-paksa. Dan yang terakhir, merdeka. Dalam perundangan seperti enakmen wasiat negeri, ada tambahan seperti telah mencapai umur 18 tahun dan tidak dilarang menguruskan hartanya. Syarat-syarat bagi penerima wasiat. Secara keseluruhannya, penerima wasiat itu adalah penerima sama ada pihak yang umum dan penerima bukanlah pelaku maksiat. Penerima itu wujud, penerima itu diketahui, penerima itu berupaya menerima milik, penerima bukanlah seorang pembunuh,
penerima bukanlah kafir harbi dan penerima juga bukanlah dari kalangan waris faraid. Syarat-syarat bagi ijab dan qabul. Wasiat tersebut dilafazkan sama ada dalam bentuk jelas ataupun kabur. Contoh, lafaz yang jelas seperti saya mewasiatkan untuknya 1,000 atau serahkan 1,000 kepadanya selepas kematian saya. Lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. Contohnya, buku saya ini untuk Zaid. Yang kedua, hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu. Yang ketiga, hendaklah persetujuan tersebut diambil kira selepas kematian pewasiat tanpa mengira sama ada penerima telah bersetuju atau telah menolak wasiat ini sebelum kematian pewasiat. Pelaksanaan wasiat. Wasiat boleh dilaksanakan melalui ucapan, tulisan dan isyarat. Apa yang dimaksudkan isyarat itu ialah merujuk kepada orang yang bisu atau orang yang tidak boleh bercakap, yang merujuk kepada pewasiat itu sendiri dan pewasiat meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Wasiat wajibah. Apakah itu wasiat wajibah? Menurut sebahagian fuqaha tabi'in, imam-imam fiqh dan hadis seperti Sa'id bin al-Musayyab, Al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib. Mereka bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang daripada kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang ada di antara kamu atau 2 orang yang berlainan dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut. Perbezaan pandangan fuqaha tentang dalil tersebut sama ada dinasahkan oleh dalil ayat faraid atau tidak dinasahkan membawa kepada kesimpulan, iaitu mereka menggabungkan pengertian antara ayat wasiat dengan ayat pusaka sehingga konsep wasiat wajibah dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka. Baik, perkara ini lebih mudah dan jelas dilihat dengan menggunakan contoh masalah. Bagi mereka yang berpendapat bahawa wasiat ke atas kaum keluarga yang tidak mendapat bahagian harta pusaka adalah wajib, tidak menyatakan dengan jelas siapakah di antara mereka yang berhak mendapat wasiat tersebut. Contohnya, Ali meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki iaitu Bobo, dan seorang anak lelaki kepada anak lelakinya, anak lelaki kepada Ali telah meninggal dunia sebelum Ali meninggal dunia. Setelah Ali meninggal dunia, seluruh hartanya diterima oleh Bobo, sedangkan Charlie tidak mendapat apa-apa bahagian kerana didinding oleh Bobo. Oleh itu, untuk berlaku adil kepada Charlie, maka wasiat wajibah diberikan kepadanya. Dari contoh di sini, dapat dibuat kesimpulan bahawa mereka yang berhak mendapat wasiat wajibah hanya berlaku kepada cucu lelaki atau perempuan yang telah kematian bapa atau ibu mereka sebelum terbuka warisan daripada orang tua masing-masing, iaitu sebelum datuk atau nenek mereka meninggal dunia. Wasiat wajibah ini adalah tanggungjawab yang dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan ahli waris terdekat tetapi terhalang mendapatkan bahagian harta pusaka. Wasiat wajibah ini harus digalakkan sebagai ibadah oleh umat Islam untuk mencegah terjadinya berbagai kesenjangan dan rasa tidak adil yang boleh dirasakan oleh para ahli waris terdekat yang terhalang. Wisayah dalam istilah fiqh bermaksud pengamanahan Islam atau Islamic entrustment. Secara ringkasnya, wisayah ialah amanah yang memberikan seseorang untuk menguruskan hal ehwal harta pusaka seseorang yang hilang upaya selepas kematian pemegang amanah. Sebagai contoh, amanah untuk menguruskan penjagaan anak selepas kematiannya, pelaksanaan wasiat atau pembayaran hutang serta pemulangan barang pinjaman kepada orang yang dipercayainya. Pelaksanaan wisayah adalah berkaitan dengan pelantikan wasi untuk menguruskan hajat pewasiat. Pelaksanaan wisayah memberi fokus kepada pelantikan wasi dan bukanlah memberi penekanan kepada siapa yang berhak untuk mewarisi harta pusaka pada kadar tertentu. Seterusnya ialah hukum wisayah.
Agama Islam menyedari bahawa wisayah merupakan sesuatu yang digalakkan berdasarkan kesedaran terhadap kepentingannya untuk kemaslahatan manusia. Memandangkan pada zaman Rasulullah juga telah dilakukan wisayah dalam kalangan para sahabat baginda, keadaan ini telah membuktikan keharusan dalam berakad wisayah. Walau bagaimanapun, wisayah telah dihukumkan wajib apabila bapa mengamanahkan pengurusan anak-anaknya kepada orang yang dipercayainya apabila tiada datuk yang layak untuk menguruskan mereka dan risau harta itu dikuasai oleh orang yang zalim. Hukum wisayah menjadi sunat jika tiada perkara yang perlu dibimbangkan, tetapi ia merupakan amalan yang digalakkan. Seterusnya, rukun wisayah. Rukun wisayah ada 4, iaitu musi, wasi, musafih dan sirah atau ijab dan qabul. Musi adalah orang yang mengeluarkan arahan kepada seseorang yang lain untuk mentadbir urusannya selepas kematiannya, ataupun musi ini lebih dikenali sebagai pemilik harta. Kedua, wasi. Wasi adalah orang yang dilantik oleh musi untuk menjaga dan menguruskan harta. Secara ringkas, wasi ialah pemegang amanah. Wasi ada 2 kategori, iaitu wasi pilihan dan wasi hakim. Wasi pilihan adalah wasi yang utama dan mahkamah tidak akan masuk campur tangan dalam urusan pelantikan, melainkan wasi pilihan tidak dilantik oleh mereka. Wasi hakim pula dipilih oleh hakim untuk menguruskan harta yang berkaitan. Wasi hakim dilantik oleh mahkamah sekiranya musi tidak melantik semasa hidupnya dan ahli keluarga tidak kesepakatan dalam hal itu. Hakim juga akan melantik wasi jika wasi pilihan tiada kelayakan atau hilang kelayakan untuk menguruskan harta tersebut. Yang ketiga, musafih. Musafih ialah subjek wisayah atau perkara yang diamanahkan. Syarat musafih disyaratkan sesuatu yang diketahui agar tujuannya jelas. Akhir sekali ialah sirah. Ia bermaksud satu bentuk tawaran atau ijab dan penerimaan atau qabul kerana merupakan satu bentuk akad. Sesuatu wisayah yang sah mesti ada ijab yang jelas dan dapat difahami. Begitu juga dengan qabul daripada wasi, dan qabul itu kemudian selepas kematian musi kerana waktu itu baru berkuat kuasa pelaksanaan wisayah. Penamatan wisayah. Wasi boleh membuat pilihan untuk membatalkan perjanjian atau gantikan dengan wasi yang lain. Penamatan wisayah terbahagi kepada 2, iaitu sama ada disebabkan perintah mahkamah ataupun bukan disebabkan perintah mahkamah. Amalan wisayah di Malaysia. Dari segi pentadbiran, wisayah ditadbir mengikut peruntukan yang terdapat dalam perundangan sivil berkenaan amanah atau trust, iaitu tertakluk kepada Akta Pemegang Amanah 1949 Akta 208. Walaupun dari segi prinsipnya menerima pakai kaedah fiqh yang terkandung dalam Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam negeri-negeri di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa hal berkenaan dengan ikuti dan amanah adalah di bawah bidang kuasa persekutuan. Oleh itu, hal ehwal wisayah di Malaysia termasuk dalam bidang kuasa persekutuan dari segi pentadbirannya, melainkan apabila timbul masalah barulah ia dibicarakan di Mahkamah Syariah. Dari segi prosedur wisayah, tiada peraturan khusus dalam pentadbiran Islam, melainkan mestilah mematuhi prosedur amanah 1949 atau 208. Amnya, setiap umat Islam boleh mengubah wisayah secara sendiri atau dengan menggunakan khidmat syarikat amanah. Seterusnya, saya akan menerangkan pelaksanaan wasiat di Malaysia. Pertama, perundangan dan pentadbiran wasiat di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, perundangan yang diguna pakai bagi wasiat orang Islam ialah hukum syarak. Sebaliknya, di bawah Akta Wasiat 1959, wasiat yang dibuat oleh bukan Islam dikawal oleh Undang-Undang Sivil berdasarkan Undang-Undang Inggeris. Pihak berkuasa negeri diberi kuasa untuk menggubal dan melaksanakan perlembagaan Undang-Undang Wasiat Islam seperti dalam senarai dalam jadual ke-9, senarai 2, senarai negeri Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri-Negeri untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang disenaraikan dalam jadual ke-9. Namun bagi wilayah persekutuan, badan yang mempunyai kuasa undang-undang ialah Parlimen. Yang kedua, perundangan dan pentadbiran wasiat Islam di Malaysia. Sehingga kini, 3 negeri di Malaysia telah termaktub dalam perundangan negeri masing-masing yang memberi kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar dan mengadili semua isu wasiat yang berkaitan dengan kesalahan wasiat dari perspektif undang-undang syariah sahaja.
Negeri-negeri ini ialah Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Pentadbiran wasiat orang Islam kekal di tangan Undang-Undang Sivil, sama seperti wasiat bukan Islam. Disebabkan Undang-Undang Wasiat Islam bukan administratif, bidang kuasa Mahkamah Syariah hanyalah untuk mengesahkan kesahihan wasiat yang dibuat oleh orang Islam mengikut Undang-Undang Syariah, dan tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan surat kuasa untuk mentadbir wasiat walaupun pihak yang terlibat adalah orang Islam. Peraturan Mahkamah Tinggi 1980 menetapkan prosedur yang perlu dilalui seseorang untuk mendapatkan probate. Di bawah perundangan pentadbiran wasiat, Mahkamah Syariah hanya diberi kuasa untuk mengesahkan kesahihan Islam terhadap wasiat orang Islam, tetapi tidak mengeluarkan surat kuasa untuk mentadbir wasiat. Walaupun perkara ini melibatkan isu Islam dan pihaknya beragama Islam. Salah satu kesan menghadkan bidang kuasa Mahkamah Syariah Islam dalam perkara wasiat orang Islam ialah orang Islam terpaksa menggunakan dua mahkamah dalam perkara wasiat Islam. Proses ini secara logiknya mengambil masa lebih lama daripada wasiat bukan Islam. Yang ketiga adalah perundangan dan pentadbiran wasiat bukan Islam di Malaysia. Memandangkan Malaysia pernah menjadi tanah jajahan British, sedikit sebanyak perkembangan wasiat bukan Islam di Malaysia berkait rapat dengan pengaruh sejarah Britain. Ia bermula pada tahun 1200 dengan akarnya dalam feudalism Inggeris. Di bawah sistem ini, pembahagian harta yang dikehendaki akan berpindah dari bapa kepada anak sulung dan kemudian kepada anak lelaki yang seterusnya. Harta yang boleh dilepaskan untuk tujuan perwarisan adalah harta peribadi. Ia akan dilakukan menggunakan dokumen yang dipanggil bukti. Ini akan dipegang oleh gereja pada zaman Gereja Roman Katolik melalui bukti yang diperoleh secara lisan oleh paderi pada masa pengakuan. Wasiat bukan Islam hanya dilaksanakan selepas kematian. Selagi seseorang masih hidup, tiada orang yang berhak ke atas harta benda. Dalam amalan keluarga bukan Islam, wasiat adalah cara utama pembahagian harta pusaka seseorang selepas kematian. Sebagai kesimpulan, perkara-perkara hubungan manusia dengan manusia ialah sesuatu yang penting kerana berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Wasiat adalah suatu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang pada mulanya digariskan dalam Al-Quran sebagai suatu perintah yang wajib ditunaikan oleh tiap-tiap mukallaf supaya mewasiatkan hartanya kepada bapa, ibunya dan para kerabatnya yang terdekat. Kemudian perintah itu ditepikan setelah turun ayat yang khusus membahas tentang perkara-perkara harta warisan. Berikut merupakan lampiran dan di hadapan anda semua merupakan contoh surat wasiat yang ada di Malaysia dan tidak perlu mengikuti format seperti yang tertera. Anda juga boleh melakukannya sendiri. Dan ini merupakan surat wasiat yang saya ambil daripada negara seberang, negara jiran Indonesia. Baik, sebagai suatu pesanan ringkas daripada kumpulan kami, penulisan wasiat seharusnya perlu dilakukan mulai dari sekarang, iaitu semasa hayat masih ada dan semasa tubuh masih sihat. Ada yang mendakwa bahawa mereka tidak mempunyai harta yang hendak diwasiatkan. Harta yang ada berupa sebuah kereta dan sebuah rumah dianggap hanya hal yang kecil dan remeh untuk difikirkan. Sebagai seseorang yang bertanggungjawab dan selagi anda mempunyai hutang, anda mestilah menyediakan satu penulisan berbentuk pesanan untuk waris anda menjelaskan hutang yang bakal ditinggalkan. Bak kata pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan, sudah terhantuk baru nak terengadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.